Okay, Assalamualaikum. Alright, jadi hari ini kita akan habiskan akaun nominal . Kita akan habiskan akaun nominal. Jadi cikgu dah explain cara kita nak record akaun nominal, cara kita nak buat akaun nominal. Okey, hari ini kita akan buat contoh soalan untuk akaun nominal dan kita akan buat latihan lah . Okey. Dah bersedia semua? Dah, cikgu. Okey. Jadi kita tengok contoh latihan untuk akaun nominal. Alright, jadi minggu lepas cikgu dah bagi tahu sedikit secara ringkas. Okay, kalau soalan nominal, apa yang akan berlaku? Apa yang akan keluar? Apa yang akan ditanya? Okey, biasanya dalam soalan, maklumat yang penting adalah imbangan duga atau buku tunai. Ini awak nak kena alert . Soalan pelarasan, imbangan duga dengan buku tunai itu memang biasa akan ada. Okey. Sama ada dia bagi imbangan duga atau dia bagi dalam soalan adalah buku tunai. Okey. Sebab apa dia bagi tahu apa fungsi imbangan duga dengan buku tunai ni? Okey, dia nak bagi tahu kita bahawa sekiranya ada hasil, itu menunjukkan hasil yang kita dah terima. Kalau ada belanja, itu menunjukkan belanja yang kita syarikat dah bayar. Jadi memang cikgu dah bagi tahu benda yang dah terima, yang dah bayar memang akan diberitahu sebab kita dah rekod. Imbangan duga buku tunai itu maksudnya kita dah rekod. Dah rekod daripada awal urus niaga berlaku. Okey. Kemudian yang kedua, dia mesti ada maklumat tambahan. Jadi dalam maklumat tambahan ni dia nak bagi tahu, dia nak menceritakan, dia nak uji kita. Okey, mungkin dia bagi tahu hasil atau belanja sebenar. Dalam maklumat tambahan ataupun dia nak bagi tahu bahawa terdapat hasil belum terima ataupun belum terperoleh. Kalau belanja belum bayar ataupun belanja prabayar. Jadi kena tengoklah pada apa yang diberitahu . Okey, kalau dia bagi tahu hasil atau belanja sebenar, bermaksud kita akan cari yang 4 ni. Sama ada belum terima, belum terperoleh, belum bayar atau prabayar. Kalau dia bagi tahu yang sebenar. Ataupun kalau dia bagi tahu yang belum terima, belum terperoleh, belum bayar atau prabayar, maksudnya kita kena cari berapa yang sebenar. Okey, itu nanti berdasarkan maklumat tambahan. Awak kena rujuk maklumat tambahan. Okey, yang ketiga, soalan biasanya dia tanya kita apa yang kita perlu buat, kita kena sediakan akaun.
Kita kena sediakan akaun. Jadi bila kita nak buat akaun, kena tahulah format ataupun hukum catatan bergu ABLEH ni. Kita nak rekod sebelah debit ke, kita nak rekod sebelah kredit ke. Jadi kat situ awak kena tahu, kena ingat semula ABLEH. Sistem ABLEH ni, format ABLEH untuk catatan bergu. Okey, kemudian yang keempat, mungkin dia minta kita sediakan APUR, APUR dan PKK. Yang ni APUR dan PKK ni biasanya dia minta petikan sahaja. Petikan ni maknanya yang terlibat dengan akaun nominal sahaja. Jadi 4 benda ni biasanya akan ada dalam soalan pelarasan. Alright, kita tengok contoh. Okay, cikgu dah explain dah contoh last week. Jadi kat sini ada PKK. Okay, kalau dia bagi tahu PKK, kita tengok tarikh PKK tu bila. Kalau PKK tu tarikh dia tahun lepas, timbangan duga tu adalah tahun semasa, maksudnya PKK ni merujuk kepada baki awal. Merujuk kepada baki awal. Kita tengok dia ada bagi tahu imbangan duga, kemudian maklumat tambahan. Okay, jadi ini cikgu dah explain last week. Okay, sekarang soalan anda dikenaki menyediakan akaun faedah. Okay, nampak? Kita sediakan akaun. A sampai E kena sediakan akaun. FG petikkan APUR dan PKK. Okay. Now kita tengok. Kita buat sama-sama. Ada yang dah buat ke? Ada ke yang dah buat jawapan soalan ni? Okay. So, biasanya soalan ni kita akan jawab dalam kertas ledger lah. Ledger. Jadi, pastikan page kat, yang di atas kita akan letak tarikh. Okay, kemudian butir, folio, amount. Okay, yang ni di sebelah debit. Di sebelah kredit pun sama, tarikh, butir, folio, amount. Jadi dapat kertas ledger je nanti, terus saya tulis macam ni. Okay, kemudian barulah kita jawab A. A kita kena buat akaun faedah diterima. Irsyad, faedah hasil ke belanja? Irsyad, faedah diterima ni hasil ke belanja? Hasil. Apa? Hasil. Hasil. Faedah diterima ni adalah hasil. Jadi kena tahu hasil atau belanja supaya mudah untuk kita buat akaun. Okay, kita guna kaedah yang kedua. Yang mana kaedah kedua kita gabungkan semua maklumat dalam satu akaun. Okey, so faedah diterima hasil. Okey, jadi sebelum kita nak isi, kena pastikan dulu ada atau tidak baki awal untuk faedah diterima. Okey, jadi di mana kita nak rujuk? Kita rujuk PKK tahun lepas. Kita rujuk PKK tahun lepas. Okey, kalau dia dah bagi tahu dah PKK ni dalam bentuk T macam ni, senang tak nak tahu. Sebab kalau dia bagi dalam bentuk T, kalau di sebelah debit, maksudnya dalam ledger pun, dalam account pun kita kena rekod di sebelah debit. Kalau sebelah kredit, dalam account pun kita akan rekod di sebelah kredit. Itu mudahnya kalau dia bagi bentuk T. Kalau dia bagi dalam bentuk penyata, ini kita kena tahulah yang mana kita nak rekod di sebelah debit, yang mana kita nak rekod di sebelah kredit. Okey. Jadi sekarang ni dia bagi dalam bentuk T. Okey, kita cari faedah. Okay, ada ni faedah simpanan.
Faedah simpanan ni maksudnya faedah diterima lah. Okey, faedah simpanan belum terima. Hasil belum terima, dia aset. So kalau aset memang di sebelah debit. Untuk baki awal. Baki awal untuk aset memang di sebelah kredit. Itu salah satu cara kita nak tahu. Cara yang kedua macam cikgu cakap tadi, kalau PKK dia bagi dalam bentuk T, so senang. Kalau debit, dalam ledger pun debit. Kalau kredit, dalam ledger pun kredit. Itu untuk PKK. Okey, jadi kita letakkan. Okay, tarikh di sebelah debit 2020. Januari 1. Okay, RM. Butir kena tulis faedah belum terima. Bukan baki awal tapi tulis faedah belum terima. Nilai dia 240. Okey, itu baki awal Okey, selepas kita dah ambil nilai pada baki awal PKK, kalau ada, kalau tak ada tak perlu cari, tak perlu tulis. Lepas kita dah ambil baki awal, kita ambil maklumat yang ada dalam imbangan duga ataupun buku tunai. Ataupun maklumat hasil yang kita dah terima atau belanja yang kita dah bayar. Okay, kita tengok sini, faedah simpanan. Okay, ada. Jadi di sebelah kredit. Okay, imbangan duga pun sama macam PKK sebab ini penyata. Ini statement penyata. Jadi kalau penyata, kedudukan dia sama, tak berubah. Okay, tapi kalau buku tunai dia bentuk T. Dia ledger. Jadi bila ledger, barulah kedudukan dia berubah. Okay, faham tak tu? Itu macam faedah simpanan. Faedah simpanan dalam imbangan duga kredit. Jadi dalam akaun faedah pun sama, kita letak di sebelah kredit. Kita akan letak di sebelah kredit. Dan letakkan tarikh pada akhir tahun. Biasanya bila kita buat pelarasan ni memang tarikh akhir. Okey, butir kita nak tulis apa? Kita tulis bank saja cukup. Sebab daripada imbangan duga tu kita tak tahu penerimaan kita tu secara apa. Jadi tulis je bank pun dah kira betul. Itu kalau dari imbangan duga, kedudukan dia mesti sama. Tapi kalau buku tunai, macam cikgu cakap, kedudukan dia mesti bertukar sebab buku tunai bentuk T. Buku tunai bentuk T. Jadi kalau hasil, biasanya dalam buku tunai, hasil kita rekod sebelah kredit. Sebelah debit. So, bila kita pindah ke akaun hasil, dia akan berada di sebelah kredit lah. Itu kalau daripada buku tunai. Cikgu cakap tadi. Okey. Selesai maklumat kita dalam yang kita ambil daripada buku tunai. Okey, seterusnya kita ambil maklumat daripada maklumat tambahan. Tengok apa dia bagi tahu untuk faedah. Nombor 1 tu. Okey, faedah simpanan belum terima sebanyak 380. Okey, dia dah bagi tahu kita nilai belum terima. Dalam maklumat tambahan. Sekali lagi cikgu nak ingatkan, maklumat tambahan ni bertarikh 31 Disember ataupun pada akhir tahun. Jadi kalau dia bagi tahu kita yang belum terima, yang belum bayar, prabayar belum terperoleh, maksudnya nilai tersebut merujuk baki akhir. Contoh seperti faedah simpanan ni. Dia cakap faedah simpanan belum terima. Jadi ini merujuk kepada baki akhir. Okey. Jadi kat mana kita nak tulis? Yang ni nak kena hati-hati. Sebab faedah baki akhir dia kena ikut dia kena bertentangan dengan baki awal.
Okay, dia kena bertentangan dengan baki awal. Okay, jadi kita faham faedah belum terima, hasil belum terima, baki awal di sebelah debit. Okay, maksudnya baki akhir kita akan rekod di sebelah kredit. Yang ni nak kena hati-hati. Okay. Jadi kita tulis sahaja faedah belum terima. Kalau belum terperoleh, baki awal di sebelah kredit, baki akhir mesti debit. Itu belum terperoleh. Sebab belum terperoleh ialah liability. Okay. Belum terima ialah asset. Baki akhir mesti, kalau asset dia mesti kredit. Okay. Berapa nilai dia? 380. Okey, jadi kalau macam tadi cikgu dah bagi tahu dia dah bagi tahu kita yang belum terima, yang belum bayar, belum terperoleh pada akhir tahun dalam maklumat tambahan, bermaksud kita kena cari berapa hasil sebenar. Faedah apa ni ataupun berapa belanja sebenar. Iaitu butir untuk akaun untung rugi. Jadi kita imbangkanlah. Okey. Kita imbangkan. So kalau tengok sini sebelah kredit lebih besar. 2880. Jadi baki di sebelah debit pun sama 2880. Okey, kemudian kita tolakkanlah. Dan kita dapat 2640. Okey, so bila tarikh yang kita dapat ni adalah pada akhir tahun. Okey, apa butir dia? Okey, bukan faedah belum terperoleh. Siapa buat faedah belum terperoleh salah. Tapi ini adalah akaun untung rugi, iaitu hasil sebenar. Iaitu hasil sebenar. Sebab macam cikgu cakap last week dalam kelas sebelum ni, butir akaun untung rugi dengan bank wajib ada, mesti ada. Jadi dalam akaun tu bila kita belagak dah, oh butir akaun untung rugi tak ada. Jadi itulah yang kita nak cari. Kalau akaun untung rugi dah ada, maksudnya kita nak cari sama ada belum terima ataupun belum terperoleh. Okey, faham kelas? Siapa yang kurang faham? Okey, semua okey? Okey, cikgu. Alright. Kalau tak faham, bagi tahu. Sebab benda ni penting, tahun depan korang akan jumpa, selalu jumpa. Suruh buat akaun ni. Suruh buat akaun hasil, akaun belanja. Sebab kalau boleh tahun ni biar mantap betul-betul. Tahun ni pun kita belajar sampai bulan 2, jadi memang boleh mantapkan lah. Okey, seterusnya B. B, account commission diterima. Okey, commission diterima masih lagi hasil. Jadi konsep dia sama, teknik dia sama dengan faedah tadi. Okay. Alright. So kita tengok baki awal ada atau tidak. Baki awal ambil daripada PKK. Commission. Okey, kat sini dia bagi commission belum terperoleh. Kalau dalam PKK di sebelah kredit, maksudnya dalam account, dalam ledger pun kita akan rekod di sebelah kredit.
Sebab apa kredit? Sebab belum terperoleh adalah liability. Baki awal mesti kredit. Komisen belum terperoleh. $130. Okey, so baki awal dah selesai. Kalau ada dua-dua, kena letak dua-dua. Maksudnya kalau ada belum terima, kena letak belum terima di sebelah debit. Jadi baki awal ni tak kisah. Mungkin ada dua-dua, mungkin ada satu, mungkin tak ada langsung. Kalau ada, letak je pada tarikh awal tahun. Okey, kemudian imbangan duga. Hasil yang kita dah terima. Jadi komisen yang kita dah terima ada berapa ni? Berapa? 5,700. Okey, sebelah kredit. Jadi dalam akaun pun kita rekod di sebelah kredit. Disember 31. Okey, bank 5,700 sebab hasil bank memang akan rekod di sebelah kredit. Jangan tukar, jangan salah tempat bank. Okey, imbangan duga dah, hasil yang kita dah terima dah rekod. Okey, seterusnya maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan nombor 2. Komisen pada 31 Disember berjumlah 6,000. Okey, maksudnya kat sini dia dah bagi tahu komisen sebenar. Okey, dia dah bagi tahu komisen sebenar. Okey, kalau komisen sebenar, kita nak letak butir apa? Dalam akaun. Syami. Kalau komisen sebenar. Dalam akaun kita nak letak butir apa, Syami? Ya cikgu. Komisen sebenar nombor 2 ni. Dalam akaun kita nak letak butir apa? Komisen lah cikgu. Komisen. Kita nak letak dalam akaun komisen ni. Dalam akaun komisen ni. So kita nak letak butir apa? Kalau dia bagi tahu maklumat tambahan ni, dia bagi tahu nilai sebenar atau komisen sebenar. Sebab kita nak letak dalam akaun. Tak apa. Untung rugi tu. Ya, akaun untung rugi. Sebelah mana? Debit ke kredit? Sebelah debit. Ya. Okey, kita letak di sebelah debit. Butir akaun untung rugi. Sebab dalam maklumat tambahan dia dah bagi tahu yang sebenar. Bukan maksud. Jadi dalam soalan maksudnya akaun untung rugi ni depend pada soalan lah. 6,000. Okey. Alright. Jadi bila dia dah bagi yang sebenar, masih sama juga kita kena imbangkan akaun. Nak tengok apa yang berlaku. Okey, so bila kita tengok dua nilai ni, dua bahagian ni, bahagian debit 6,000, bahagian kredit 5,830, jadi bahagian debit lebih besar. 6,000, jadi di sebelah kredit pun 6,000. Okey, kemudian kita tolakkan. Jadi ada baki lagi 170. Okey, jadi sekarang baki yang kita dah imbangkan ni berada di sebelah kredit. 170.
Okay, dan commission dia dah bagi tahu akaun untung rugi dia dah bagi tahu. Okey, macam cikgu cakap tadi, kalau dia dah bagi tahu untung rugi, maksudnya kita nak cari belum terima atau belum terperoleh baki akhir pada akhir tahun. So sekarang kita dapat baki tu berada di sebelah kredit. Maksudnya 170 ni commission apa? Commission belum sebab baki akhir commission belum terima. Kenapa commission belum terima tu? Sebab saya cakap bila baki akhir awak kena ingat baki awal. Baki akhir sentiasa bertentangan dengan baki awal. Sebab commission belum terima, baki awal debit, jadi baki akhirnya kredit. That's why bila kita dapat nilai di sebelah kredit ni, butirnya jadi commission belum terima. Bukan belum terperoleh. Memang baki awal belum terperoleh, jadi benda tu boleh bertukar. Depend pada situasi. Okey. Kalau commission belum terperoleh, baki awal dia kredit. So bila baki akhir dia mesti debit. Yang ni nak kena hati-hati. Sebab setengah pelajar ni dia faham macam tu. Kalau baki awal belum terperoleh, baki akhir pun mesti belum terperoleh. Salah tak? Dia depend pada keadaan. Depend pada baki tu di mana. Sebab kita sekarang tengah gabungkan 2 akaun, 3 akaun jadi satu. Jadi semua dalam satu akaun. Dia boleh jadi belum terima, dia boleh jadi belum terperoleh. Okey. Selesai hasil. Dan selesai hasil maksudnya akaun commission dengan faedah. Dua situasi ni. Okey, seterusnya C. Okey, C akaun sewa. Okey, akaun sewa. Okey, sewa nak kena hati-hati sebab sewa dia boleh jadi hasil, dia boleh jadi belanja. Jadi kita nak kena pandai, nak kena tahu sewa yang kita nak buat ni adalah sewa hasil ke sewa belanja. Kalau dia bagi tahu sewa diterima, itu memang terang-terang hasil. Kalau sewa diberi atau sewa dibayar, itu memang belanja. Tapi kalau dia tulis sewa saja, awak kena pastikan dia hasil atau belanja. Okey, jadi cara kita nak pastikan, kita tengoklah imbangan duga atau buku tunai. Jadi kalau sewa kat sini sebelah debit. Jadi of course lah sewa ni belanja. Sebab belanja memang sebelah debit. Anda kata kalau sewa 6,000 ni dia letak sebelah kredit, jadi kita kena tahu, okey, ni hasil. Ni hasil. Kalau ada sebelah kredit. Dalam buku tunai pun sama jugalah. Kalau sewa tu berada di debit buku tunai, jadi kita tahu okey, ini hasil. Sebab debit buku tunai hasil. Kalau sewa tu berada di sebelah kredit buku tunai, jadi kita tahu okey, ini belanja. Jadi sewa nak kena hati-hati. Alright. Jadi macam biasa untuk akaun sewa kita tengok baki awal ada ke tidak. Okey, ada sewa prabayar dalam PKK di sebelah debit. Maka dalam akaun pun kita akan rekod di sebelah debit. Sebab sewa prabayar ni adalah aset semasa. Prabayar adalah aset walaupun dia belanja, tapi bila dah berlaku prabayar, so kita akan rekod di sebelah debit ataupun dia jadi aset. 560. Okey. Kemudian imbangan duga, butir bank atau belanja yang kita dah bayar. Nampak imbangan duga kalau ikut kedudukan dia di sebelah debit. Jadi dalam akaun butir bank kita akan rekod di sebelah debit. Sebab sekarang ni belanja bukan hasil. Kalau belanja bank kita akan rekod di sebelah debit. Tarikh akhir bulan, akhir tahun. Kalau hasil tadi bank di sebelah debit. Di sebelah kredit, sorry.
sewa belanja bank di sebelah debit. Okey. Selesai imbangan duga. Okey, seterusnya maklumat tambahan. Apa dia cerita pasal sewa? Ada tak mana sewa? Okey, dia bagi tahu yang akhir sekali ni, nombor 5. Sewa belum dibayar 200. Okey, dia bagi tahu sewa belum bayar, jadi itu merujuk kepada baki akhir. Jadi baki akhir belum bayar, kita nak rekod sebelah mana? Uzair. Ya, cikgu. Sewa belum bayar, yang dalam maklumat tambahan ataupun baki akhir. Kita nak rekod sebelah mana? Debit atau kredit? Ingat maklumat tambahan tu baki akhir atau merujuk pada akhir tahun. So bila dia bagi tahu belum bayar, maksudnya itu adalah baki akhir. Belum bayar. Jadi baki akhir belum bayar, kita nak rekod sebelah mana? Debit atau kredit? Kredit. Kenapa cikgu. kredit? Sebab belum bayar. Belum bayar komponen apa? Komponen Kalau belanja belum bayar, dia ada perkataan belum bayar, dia akan jadi komponen belanja. belanja. Kalau sewa sahaja belanja, tapi sekarang ni sewa belum bayar. Bila ada perkataan belum bayar, belum terima, belum terperoleh, prabayar, dia akan jadi aset atau liability. So sekarang sewa belum bayar, komponen liability. liability. Okey. So belanja belum bayar, liability. Kalau liability, baki awal sebelah mana? Kanan. Kanan, kredit. So kalau baki awal kredit, baki akhir Kredit gaib ke? mana boleh baki akhir sama? Kan tadi cikgu cakap baki akhir mesti bertentangan. Oh, debit. Yang lain bersedia, kejap lagi cikgu tanya juga Okey, jadi sewa belum bayar akan berada di sebelah debit. Sebab baki awal sebelah kredit. Yang ni nak kena hati-hati Okey, 200 sebab dia berada dalam maklumat tambahan. Tadi cikgu dah bagi tahu dah, maklumat tambahan ni merujuk baki akhir. Jadi nak tahu kedudukan baki akhir, awak ingatlah baki awalnya kat mana. Ingat baki awal kat mana, jadi awak boleh tahu baki akhir kat mana. Sebab baki akhir dia mesti bertentangan dengan baki awal. Okey. Jadi nampak sangat debit lebih besar. Jadi 6760. So sebelah kredit pun 6760. Maka 6760 di sebelah kredit. Dan ini adalah akaun untung rugi ataupun belanja sebenar ataupun sewa sebenar. Cuba tengok akaun belanja, di mana kedudukan untung rugi dia. Mesti di sebelah kredit. Bank mesti di sebelah debit. Okey, ni dua butir wajib ada. Bank dengan akaun untung rugi. Okey, setakat ni boleh tak? Ada soalan nak tanya? Luqman, ada nak tanya apa-apa? Tak ada, cikgu. Tak ada. Faris? Tak ada. Yasmin, ada nak tanya apa-apa?
Tak ada Okey. Cikgu harap nampaklah cara nak buat tu macam mana Okey, seterusnya di akaun kadar bayaran. Okey. Kadar bayaran masih lagi belanja. Okey. Kadar bayaran masih lagi belanja. Okey. So, kita tengok di mana baki awal untuk kadar bayaran, ada atau tidak. Okey, kadar bayaran. Okey, kat situ dia bagi tu kadar bayaran belum bayar. Okey, dalam PKK kadar bayaran belum bayar, belanja belum bayar. Dia berada di sebelah kredit. Bermaksud baki awal pun berada di sebelah kredit. Macam Uzair cakap tadi. Belum bayar adalah liability. So liability baki awal mesti di sebelah kredit. Okey. Berapa? 400. Alright. Kemudian macam biasa bank ataupun kadar bayaran yang kita dah bayar rujuk imbangan duga 850. Okey. So kita akan letak di sebelah debit. Tarikh akhir tahun. Okey, booking bank. Okey. Seterusnya apa yang diberitahu dalam maklumat tambahan untuk kadar bayaran. Okey, mana kadar bayaran? Okey, nombor 3 ni. Kadar bayaran belum bayar 150. Okey, dia bagi tahu juga belum bayar. Jadi kita tahulah kadar bayaran belum bayar kalau baki awal debit kredit. Maklumat tambahan merujuk kepada baki akhir. Jadi kadar bayaran baki akhir kita akan rekod di sebelah debit kadar bayaran belum bayar. RM150. Okey, seterusnya kita imbangkan. Jadi untuk kadar bayaran belum bayar masih lagi kita nak cari yang sebenar, kadar bayaran sebenar. Untung rugi yang tak ada dalam akaun ni, jadi untung rugi yang kita nak cari. Okey. So di sebelah debit nampak yang lebih besar. Okey, sebelah kredit pun kita letak 1000. Jadi 1000 tolak 400 so dapat 600. Okey. Dan butir untuk 600 ni adalah akaun untung rugi. So yang sebenarnya adalah 600. Okey. Alright. Okey, selesai kadar bayaran. Seterusnya kita tengok pada akaun gaji yang terakhir E. Okey. Guna page baru. Tengok tadi cikgu buat 4 akaun ni satu page. Itu biasa maksimum lah tu. Okey lah tu. Kalau muat 5 akaun, buatlah 5 akaun. Maksimum 5 akaun lah kalau nak kemas. Okey, jadi kita letak tarikh. Butir. Folio. Amount. Tarikh, butir, folio. Jadi E,
akaun gaji. Okey, akaun gaji adalah belanja bukan hasil. Ada yang jawab hasil. Sebab dia fikir kita yang dapat, awak yang dapat gaji. Sekarang ni bukan kita yang dapat gaji. Syarikat bayar gaji kepada pekerja. Sebab sekarang kita sebuah syarikat. Tu nak kena tahu. Okey, so gaji kita tengok baki awal ada ke tidak. Alright, so kat sini ada gaji prabayar di sebelah debit. So kalau belanja prabayar dia aset. That's why baki awal untuk prabayar dia mesti debit. Okay. M 1,800. Okey, kemudian dalam bank imbangan duga gaji yang kita dah bayar adalah sebanyak 10,000. So debit Disember 31. Okey, butir bank. Okey, 10,000. Okey, kemudian maklumat tambahan untuk gaji, mana dulu kita? Okey, nombor 4 ni. Gaji pada 31 Disember berjumlah 12,000. Okey, ini maksudnya gaji sebenar. Okey, jadi untuk gaji dia dah bagi tahu gaji sebenar. Jadi akaun untung rugi so di sebelah kredit. Senang je. Kalau dia dah bagi tahu yang sebenar, maksudnya itulah akaun untung rugi. Dalam maklumat tambahan lah. And 12,000. Okay, so kita imbangkan. Jadi kalau tengok yang besar, yang paling besar adalah di sebelah kredit 12,000. Sebab yang ni 10,000 tambah 1,800 jadi 11,800. Jadi 12,000 lebih besar. Okay, dan kita tolakkan. So ada baki lagi 200. 200 ni apa butir dia? Untung rugi dah ada, jadi sama ada gaji prabayar atau gaji belum bayar. So 200 ni gaji apa? Dawiyah, gaji apa Dawiyah? Belum bayar. Yes, gaji belum bayar. Sebab dia berada di sebelah debit, iaitu baki akhir di sebelah debit. Sebab tarikh ni, kalau tarikh 31 ni baki akhir. So ingatlah baki awal ni, baki awal debit, jadi baki awal kredit untuk belum bayar. Baki akhir mesti debit. Okey, selesai kelima-lima akaun yang kita kena buka, kena buat. Okey, jadi kita dah dapat semua. Okey, dan soalan seterusnya apa dia minta? Petikkan akaun untung rugi. Okey, yang ni dia minta kita buat petikkan akaun untung rugi. Jadi nak buat akaun untung rugi. Jadi kena letaklah penuh tajuk dia mesti penuh. Akaun untung rugi bagi tahun berakhir 31 Disember 2020.
Okey, yang cikgu ajar sebelum ni, tajuk sebelum ni penyata kewangan, penyediaan penyata kewangan, kita buat akaun untung rugi dalam bentuk penyata. Jadi untuk pelarasan ni kita ada pilihan lah, nak buat bentuk penyata boleh, nak buat bentuk T pun boleh. Cuma cikgu nak cikgu nak kita tahu pula bagaimana cara buat dalam bentuk T. Jadi untuk akaun untung rugi, kalau dalam bentuk T, bentuk akaun, di sebelah debit adalah belanja. Manakala di sebelah kredit adalah hasil. Ini kalau bentuk T. Nak tahu betul ke tidak? Belanja debit atau dengan kredit hasil. Okey, kita tengok akaun yang kita dah buka tadi. 5 akaun yang kita dah buka. Setiap akaun tu awak rujuk butir akaun untung rugi. Setiap akaun yang kita dah buka ni, kita rujuk akaun untung rugi. Contoh faedah diterima ni, akaun faedah. Akaun untung rugi di sebelah debit. Jadi bila kita pindahkan ke akaun untung rugi, iaitu pindahkan ke akaun yang lain, dia mesti bertentangan lah. Kalau akaun faedah debit, so akaun untung rugi dia mesti kredit. Okay. So samalah hasil. Betul lah sama hasil sebelah kredit. Okay, jadi kita letakkan nilai 2640 nilai akaun untung rugi dan butir kita tulis faedah diterima. Itu cara dia. Sama juga dengan akaun yang kedua, B. Akaun B adalah akaun komisen diterima. Okey, kita tengok di mana dia punya akaun untung rugi. Okey, sama juga di sebelah debit. So bila pindah ke akaun untung rugi, kita akan rekod di sebelah kredit. So tulis komisen diterima. RM6,000. Okey. Kemudian C. Akaun sewa. Okey, sewa. Jadi di mana untung ruginya? Okey, untung rugi di sebelah kredit. So bila untung rugi di sebelah kredit, kita pindah ke akaun untung rugi, dia akan berada di sebelah debit. Okey, jadi butir kita letak sewa, nampak belanja Kadar bayaran pun sama. Okey, kadar bayaran untung rugi di sebelah kredit. So dalam akaun untung rugi, kita akan rekod di sebelah debit. Okey, kadar bayaran. Dan akhir sekali akaun gaji. So untung rugi berada di sebelah kredit. Jadi dekat untung rugi pun kita akan rekod di sebelah debit. Plus. Okey, selesai. Tak perlu imbangkan, tak perlu cari untung bersih sebab ini petikan sahaja. Ini petikan sahaja. Kalau korang cari untung bersih pun tak ada markah Okey, dan akhir sekali akaun G soalan nombor G. Okey, kita kena buat penyata kedudukan keuangan. Pun sama, yang ni petikan sahaja.
Okey, jadi untuk PKK pun sama, cikgu nak tunjukkan dalam bentuk T. Alright. So, untuk akaun nominal, yang terkesan terhadap PKK bagi akaun nominal ada dua komponen sahaja, iaitu aset semasa di sebelah debit, dengan liability semasa di sebelah kredit. Item komponen yang lain tak perlu, macam aset bukan semasa, liability bukan semasa, equity pemilik, tu tak perlu buatlah sebab tu tak ada kena-mengena dengan akaun nominal. Yang ada terlibat dengan akaun nominal ni hanyalah aset semasa dengan liability semasa. Jadi aset semasa debit, liability semasa mesti di sebelah kredit. Itu dalam PKK. Okay, jadi macam mana kita nak buat? Right. Jadi kita tengok setiap akaun. Okay, jadi dalam setiap akaun kita akan tengok pada baki akhir. Belum terima, belum terperoleh, belum bayar, prabayar pada akhir tahun, pada 31 Disember, bukan awal tahun ya. Kena tengok pada akhir tahun. Okay, contoh faedah diterima. So kita ada faedah faedah diterima. Okay, kita ada faedah belum diterima pada akhir tahun 380. Okay, jadi kedudukan dia di sebelah kredit. Bila pindah ke PKK, tempatnya adalah di debit. Bertentanganlah sebab PKK cikgu buat dalam bentuk T. So apa-apa yang dalam bentuk T, bentuk akaun, bila melibatkan akaun yang lain, kita nak pindahkan mesti mesti bertentangan. Dan butir mesti tulis faedah belum terima. Jangan tulis faedah sahaja, salah sebab kalau faedah sahaja dia hasil. Dia mesti ada perkataan belum terima atau belum terperoleh atau belum bayar atau prabayar. 380. Sama juga untuk komisen diterima, kita tengok baki akhir. So baki akhir kat sini adalah komisen belum terima 170. Okey, so kita pindah ke PKK. Dia akan berada di sebelah debit lah. Okey. Komisen belum terima 170. Alright, seterusnya sewa. So sewa di sini baki akhir adalah sewa belum bayar. Debit. Kita pindah ke PKK dalam bentuk T. So dia akan berada di sebelah kredit. Itu sebab cikgu ajar bentuk T. So supaya senang awak tahu di mana kedudukan dia. Kalau nak jawab dalam bentuk penyata tak ada masalah. Yang penting kita kena tahu yang mana aset, yang mana liability. Okey, seterusnya kadar bayaran. Kadar bayaran pada akhir tahun pun belum bayar juga, iaitu sebanyak 150. Okey. Dan akhir sekali akaun gaji. Akaun gaji pun belum bayar. Jadi semua liability. RM200. Okey, selesai. Tak perlu imbangkan, tak perlu jumlahkan. Just macam ni saja. Sebab ini soalan petikan. Okey? Ada soalan nak tanya? Untuk contoh ni? Cikgu, Ya. untuk soalan C tu,
Saya tak faham yang baki akhir tu. Soalan C. Sewa ni. Ha, Yang sewa belum bayar 200 ni. betul. Okay. Kita kena rujuk maklumat tambahan. Okay, sebab sekarang ni macam cikgu cakap tadi, kita akan depend pada maklumat tambahan. Apa yang diberitahu dalam maklumat tambahan. Okay. Jadi untuk sewa, dia bagi nombor 5 ni. Okay, dia bagi tahu sewa belum bayar 200. Okay. Jadi kalau dalam maklumat tambahan dia bagi tahu kita belum bayar atau prabayar atau belum terima atau belum terperoleh, maksudnya itu nilai baki akhir. Okay. Jadi bila buat je maklumat tambahan, ada jumpa dia bagi tahu belum terima, belum bayar apa semua, jadi kita okey ni baki akhir. Senang je. Alright, jadi bila baki akhir bukan untuk akaun sewa je, bukan untuk akaun hasil belanja je. Mana-mana akaun. Akaun aset ke, akaun liability ke, akaun equity ke, hasil ke, belanja ke, catatan kontra ke. Kalau baki akhir, tempat dia mesti bertentangan dengan baki awal. Tempat dia mesti bertentangan dengan baki awal. Jadi, kalau awak tak tahu, kita cakap, nak letak kat mana ni sewa belum bayar ni atau belanja belum bayar ni. Kita kena tahulah baki awal di sebelah mana. Contoh belanja. Jadi kalau belanja belum bayar adalah liability. So baki awal akan berada di sebelah kredit. Okay, belanja belum bayar. Ini sebut ada kurungan baki awal. Okay. Manakala belanja prabayar, dia akan berada di sebelah debit sebab dia aset. So nak kena tahulah aset ke liability kalau belah prabayar atau belum bayar ni. Okey. Jadi kita dah tahu, alright, ni baki awal je. Maka baki akhir akan bertentangan. Contoh belanja prabayar, baki akhirnya akan berada di sebelah kredit. Yang ni nak kena tahu. Kemudian belum bayar, kalau dia baki awal sebelah kredit, maka baki akhir akan berada di sebelah debit. Faham tak apa Hana? Faham cikgu. Okay. Jadi bila awak tengok maklumat tambahan, dia bagi tahu belum bayar atau prabayar, belum terima, belum terperoleh, okey, dah set dah. Okey, ni baki akhir. So bila kita dah set tu baki akhir, kena tahu pula baki awal dekat mana. Sebab kita nak letak kedudukan dia tu. Kita nak letak dalam akaun dekat sebelah mana aje. Okey, jadi kena tahu baki awal pula. So kalau awak salah baki awal tu, maksudnya salah lah kedudukan dia. Itu je lah. Sama macam hasil. Kalau hasil, okey. Hasil belum terima, okey, baki awal. Hasil belum terima, sebelah debit. Kalau hasil belum terperoleh, di sebelah kredit. Hasil belum terima, aset. Hasil belum terperoleh, baki awal di sebelah kredit sebab dia liability. Jadi baki akhir, dia bertentangan lah. Okay. So belum terima, kita akan rekod di sebelah kredit. Manakala belum terperoleh, baki akhir, kita akan rekod di sebelah debit. Okey. Ada soalan lain?
Ada tak soalan? Nak tanya, boleh tanya sekarang. Mana yang tak clear? Mana yang kurang faham? Nanti masuk exam benda dah belajar ni akan masuk exam lah. Benda yang tak belajar, cikgu tak akan masukkan dalam exam. Jadi untuk exam akhir tahun nanti, tengok kalau dah habis kita belajar, maksudnya semua ada lah dalam soalan ni. Kalau tak habis lagi, jadi cikgu tak keluarkan lah dalam exam. Jadi lepas exam tu kita sambung lah, habiskan sebelum awak masuk tahun depan. Tahun depan walaupun korang bulan 3 baru masuk form 5, jadi tahun depan bulan 1 tu cikgu dah mula cikgu akan ajar terus mula untuk tajuk form 5 jadi kalau boleh cikgu nak habiskan juga form 4 tahun ni. Okey, tak ada? Ya, semua clear? Semua boleh faham cara nak buat? Okey. Kita tengok latihan 1. Okey. Cuba buat latihan 1, lepas ni cikgu nak tanya seorang. Cuba buka latihan 1, tengok latihan 1. Okey, jadi latihan 1 kat sini dia bagi buku tunai. Dia tak bagi imbangan duga. So dia bagi buku tunai. Kalau dia bagi buku tunai, maksudnya masih sama, iaitu kalau hasil yang kita dah terima, kalau belanja yang kita dah bayar. Cuma bila kita nak pindahkan ke akaun nanti, ke akaun hasil dengan akaun belanja, mesti bertentangan. Dia tak macam imbangan duga. Sebab imbangan duga cikgu cakap tadi, dia penyata. Penyata kedudukan dia sama. Buku tunai ni dia akaun, dia bentuk T. Jadi bila bentuk T, kita nak pindahkan ke akaun yang lain, ke bentuk T yang lain, jadi kedudukan dia akan bertukar. Itu nak kena ingat. Okey, baki awal ada tak untuk soalan ni? Baki awal hasil dengan belanja? Ada tak baki awal? Baca bibi tu ada. Ada, mana? Dekat buku tunai. Itu baki awal untuk buku tunai. Sekarang ni baki awal hasil dengan baki awal belanja. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Sebab apa tak ada? Sebab PKK tahun 2019 tak ada. Tak macam contoh 1 tadi. Contoh 1 tadi dia dah bagi PKK bagi tahun lepas. So itu akan jadi baki awal. Okey. Jadi untuk latihan 1 ni tak ada PKK. Maksudnya tak ada baki awal. Janganlah nak risau. Mana baki awal, mana baki awal. Sebab PKK tak ada. So tak adalah. Kalau ada baru letak. Cuma ada buku tunai dengan maklumat tambahan. Okey, cuba tengok di sini maklumat tambahan. Dia bagi tahu satu-satu. Okey. Cuba tengok maklumat tambahan. Okey, gaji. Nombor 1 tu gaji, dia bagi tahu gaji belum bayar. Jadi untuk gaji nanti kita nak cari apa? Chat Amir. Untuk gaji nanti kita nak cari apa? Sebab maklumat tambahan dia bagi tahu kita gaji belum bayar. So untuk akaun gaji kita nak cari apa? Gaji yang mana? Gaji belum terperoleh, gaji prabayar ke? Ataupun gaji sebenar ke? Amir. Gaji prabayar cikgu. Bukan prabayar memang. Kalau tengok sini dia bagi tahu belum bayar kan? Okey, kalau dia bagi tahu belum bayar, kita kena cari gaji sebenar, bukan prabayar
Sebab belum bayar dengan prabayar itu salah satu. Kalau dia bagi gaji belum bayar, maksudnya kena cari gaji sebenar. Kalau dia bagi gaji prabayar pun sama, kita kena cari gaji sebenar. Dia bagi tahu belum bayar, prabayar, maksudnya kena cari yang sebenar. Tapi kalau dia bagi tahu yang sebenar, barulah kita cari sama ada belum bayar atau prabayar. Sama jugalah macam nombor 3 ni, kadar bayaran. Kadar bayaran belum bayar. So dia bagi tahu belum bayar. Maksudnya kita nak kena cari kadar bayaran sebenar. Jadi dalam akaun nanti, akaun yang kita buat nanti, kita buka, kita nak cari berapa akaun untung rugi. Pun sama, ini pun sama. Berapa nilai untuk akaun untung rugi. Belanjaan prabayar pun sama, dia bagi tahu prabayar. Jadi kita kena cari belanjaan sebenar. Iaitu berapa yang nilai yang kita nak rekod dalam akaun untung rugi. Okey, faham? Faham Faham cikgu. Okey, cuba nombor 2 cuma nombor 2 ni. Yang ni bentuk soal pertanyaan dia lain, dia beritahu. Cuba kita baca tengok nombor 2. Sewa yang diterima adalah untuk tempoh 1 Mei sehingga 30 April. So kalau dia bagi tahu macam ni, kalau nak mudah lebih faham, kita buat timeline tempoh masa. Okey. Sewa yang kita terima bermula 1 Mei 2020 sehingga 30 April 2021. Berapa lama ni? 6 bulan, 8 bulan, 9 bulan. Berapa lama ni? 1 Mei hingga 30 April ni. 1 tahun. Setahun ada berapa bulan? 12 bulan. Okey. Kita dah tahu dah sebab kita nak tahu bulan tu berapa sebab nanti ada pengiraan sikit. Alright. Jadi 1 Mei hingga 30 April. Okey, berapa jumlah sewa yang kita dah terima? 9,000. 9,000 sebab dalam buku tunai ni menunjukkan sewa yang kita dah terima. Okey. 9,000 tu untuk 1 Mei hingga 30 April. Okey, jadi kita nak tahu berapa yang sebenar ataupun ada terlebih terima ke atau terkurang terima ke, itu yang kita nak tahu. Sebab sekarang kita tak tahu dia tak cakap macam belum bayar ke, belum terima ke atau sebenar ke, dia tak cakap. Cuma dia bagi tempoh sahaja. Jadi kalau dia bagi tempoh, kita kena cari berapa yang sebenar, kemudian berapa yang terlebih terima atau terkurang terima. Jadi cara dia macam mana? Okey, kita tengok. 1 Mei hingga April. Syarikat yang kita nak buat yang tengah rekod ni, tempoh kewangan berakhir bila? Tempoh kewangan syarikat yang kita tengah buat sekarang ni, itu syarikat apa ni? Syarikat Jaya ni berakhir bila? Inilah 31 Disember 2020. Macam mana kita tahu 31 Disember? Tengok Apur dengan PKK dia bila? 31 Disember kan? Jadi itulah tempoh kewangan berakhir untuk syarikat ni, syarikat Jaya. Jadi 31 Disember, adakah 31 Disember ni berada dalam tempoh masa sewa ni ataupun tidak? Cuba awak perhatikan tempoh masa timeline ni, 1 Mei hingga April ni. Adakah 31 Disember termasuk dalam tempoh masa sewa ni? Termasuk ke tidak 31 Disember ni?
Termasuk. Termasuk sebab ni 31 Disember 2020. Sedangkan sewa yang kita terima ni sehingga 30 April 2021. Maksudnya tarikh 31 Disember ni berada dalam tempoh masa ni. Okey, faham tak? Setakat ni faham? Faham cikgu. Faham. Yang lain? Faris, faham Faris? Faris? Isyad, faham Isyad? Okey. Jadi tempoh masa ataupun tempoh keuangan syarikat berada dalam tempoh masa sewa ni. Okey. So sekarang kat sini dia membantu kita lah untuk kita tahu berapa yang sebenar ataupun dia bantu kita sama ada kita terlebih terima atau terkurang terima. Okey. Jadi bermula Mei, tarikh awal tahun, awal untuk penerimaan sewa ni, sehingga tempoh keuangan 31 Disember, ini merujuk hasil sebenar. Faham? Bermula tempoh awal untuk sewa sehingga tempoh keuangan syarikat 31 Disember, ini merujuk yang sebenar. Jadi macam mana cara nak kira? Okey, 9,000 tadi. 9,000 sewa yang kita dah terima sebab kita nak tahu yang sebenar ya, yang untuk akaun terugi. Jadi kita darabkan dengan, berapa bulan ni? Mei hingga Disember, berapa bulan? Cuba kira. Jangan tambah tolak untuk bulan, kena kira. Mei, Jun, Julai, Ogos, September, Oktober, November, Disember. So 8 bulan. So darab 8 per 12. Jadi kita tahu yang sebenar adalah 6,000. Okey, yang ni akaun untung rugi. Butir yang kita akan rekod sebagai akaun untung rugi dalam akaun sewa nanti. Okey, boleh faham? Kalau Boleh cikgu. Kalau boleh kalau perlu cikgu ulang, bagi tahu cikgu ulang semula cikgu. Kalau tak ada respon, maksudnya juga anggap semua faham lah. Okey. Seterusnya apa jadi yang bulan selepas dia ni? Januari hingga April ni. Kita dah terima ke belum duit ni? Kita dah terima, dah. Jadi kita terima untuk tempoh bila? Tempoh tahun ni ke tempoh tahun akan datang? Akan datang. Tempoh tahun depan tak akan datang. Jadi ini akan jadi belum terperoleh. Kita dah terima tapi duit yang kita terima tu, sewa yang kita terima tu untuk tahun depan. Maka jadilah belum terperoleh So berapa nilai belum terperoleh ni? Okey, kita kiralah 9,000 juga. Okey, darab berapa bulan ni? Okey. Januari sampai April. Januari, Februari, Mac, April. 4. So 4 per 12. Dan kita dapat 3,000. So 3,000 nanti kita akan rekod sebagai sewa belum terperoleh. Awal tahun ke akhir tahun? Benda ni berlaku pada awal tahun ke atau pada akhir tahun? Akhir tahun. Faham tak?
Faham cikgu. Ashraf, okey. Okey cikgu. Luqman, Okey cikgu. okey. Zul, Boleh juga. Amir. Kita tanya seorang ni. Amir, Faham cikgu. faham Syami? Faham cikgu. Uzair? Faris, bila Uzair dengan Faris ni mesti respon dia lambat. Tak tahu lah apa dia buatnya. Faris, okey tak? Faham tak Faris? Yasmin? Faham Okey, Yasmin? Boleh? Adawiyah? Okey cikgu. Isyad? Alright, Sakinah hari sekali. Sakinah okey Sakinah. Okey cikgu. Okay, sebab benda ni, bentuk ayat macam ni memang kerap keluar. Memang kerap keluar. Bukan setakat dia bagi tahu contoh gaji belum bayar ataupun gaji sebenar. Tak. Sebab kadang-kadang soalan tu dia nak twist, dia nak uji kefahaman kita. Dia bagi ayat yang macam ni. Tengok kita tahu ke tidak nak tetapkan berapa yang sebenar, berapa yang ataupun terlebih ataupun terkurang. Terkurang terima, terkurang bayar, terlebih terima, terlebih bayar. Biasanya kalau dia bagi tempoh masa macam ni memang terlebih lah selalunya. Kalau hasil belum terperoleh. Kita akan dapat hasil sebenar dengan hasil belum terperoleh. Kalau belanja dia bagi ayat yang macam ni, macam nombor 2 ni. So kita akan dapat belanja sebenar dengan belanja prabayar. Nanti awak tengok soalan lain, latihan lain kita akan jumpa pula untuk belanja pun dia bagi ayat yang sama macam ni. Okey, jadi cikgu nak awak cuba buat latihan 1. Okey, and then latihan 2, latihan 3, latihan 4. Ada 4 latihan ni. Kalau awak dapat buat semua ni insya-Allah dah faham lah tu. Memang boleh, memang faham sangat-sangat dah. Okay. Cuba buat 4 latihan ni dan kita akan bincang pada hari Sabtu. Okey, Sabtu ni insya-Allah confirm kelas. Kalau tak ada apa-apa. Sebab 2 minggu ni macam ada hal sikit. Okey, hari Sabtu ni kelas macam biasa, kelas tambahan kita buat pukul 9.30. 9.30 atau tengoklah mungkin cikgu buat awalkan sikit 9 sebab banyak nak bincang ni. Siapa yang tak datang kelas tambahan, okey macam cikgu bagi tahu sebelum ni kelas tambahan adalah markah, cikgu akan kira untuk markah exam akhir tahun. Siapa yang tak boleh datang kelas tambahan, tolong hantar latihan 4 soalan ni. Hantar secara personal dalam Telegram. Cikgu tak nak guna Google Classroom. Ada yang hantar, ada yang tak. Hantar secara personal. So siapa yang ada kelas tambahan adalah markah untuk exam akhir tahun. Siapa yang tak datang, hantar latihan, ada juga markah untuk akhir tahun. So salah satulah. Okey, boleh faham? Ikutlah korang nak mana. Kalau korang nak datang kelas tambahan, datanglah kelas tambahan. Kalau nak rasa nak buat latihan, rajin nak buat latihan, buatlah latihan, hantar kat cikgu. Yang penting kena hantar kalau tak hantar tak adalah cikgu kira untuk markah. Okey, faham semua? Okey, kalau tak ada apa-apa, kalau tak ada soalan lain, jadi cikgu rasa kita stop kelas hari ni. Jadi kita jumpa hari Sabtu nanti. Okey, terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih cikgu. Okey, sama-sama. Terima kasih cikgu. Alright. Terima kasih cikgu. Sama. Alright, sama-sama. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Cikgu, Ya? saya nak tanya pasal maklumat tambahan gaji belum bayar 700 tu. Aha.
So ini kira pada 3 Disember 31 kan cikgu? Yes, pada akhir tahun. Maklumat tambahan mesti pada akhir tahun. So ni kita rekod kat belah debit betul ke cikgu? Ya, betul. Sebab dia baki akhir. Okey lah. Betul je cikgu. Okey. Terima kasih cikgu. Sama.